A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sihat takbir satu kali. Allahu akbar. Anjat ustaz. Okey, baiklah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit takwil wa hifzal mursalin ala nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin. Subuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Rabbi yasir wa la tu'assir ya Allah. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam kasih sayang daripada Ustaz Johan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirindui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tamanya alhamdulillahirabbil alamin, kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah permudahkan kita untuk berada dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam taman syurga ini kita memperkatakan tentang Allah, kita memperkatakan tentang Rasulullah, kita memperkatakan tentang ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunat. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dilindungi dan dimayungi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita pergi jauh dalam perbahasan perbincangan kita hari ini di dalam menelusuri kitab iaitu adab-adab ataupun hukum hakam dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah serta ziarah Madinah, insya-Allah kita akan masih lagi dalam maudhu tahsinus solat. Penting kerana solat itu merupakan tiang asas dalam agama kita. Kalau asasnya goyang, jadi takut-takut goyang agama kita, goyang Islam kita, maka itulah kita kena perkukuhkan dahulu akidah kita, solat kita, dan itu di antara perkara-perkara yang apabila seorang nak datang dalam agama Islam, dia perlulah belajar pertama. Lepas daripada syahadah, bertasyahud, dia akan belajar tentang taharah, bagaimana menyucikan diri. Ada bedanya antara kita mandi dengan mandi wajib. Mungkin orang kata, "Ustaz, saya pakai sabun lah, saya pakai sabun shampoo semua." Itu pada zahirnya, tetapi yang pentingnya pada batinnya. Antara niat dengan tak niat ada bezanya. Okey, baik. InsyaAllah, sebelum kita bersama-sama jauh dalam perbincangan ini, marilah kita luruskan niat kita. Kita sambil kita berbagai-bagai rasa syukur pada Allah kerana Allah hidupkan kita hingga hari ini, hingga saat ini. Walaupun semalam, Allahu Akbar, kita bermaksiat dengan Allah. Walaupun semalam kita tercurang mungkin dengan Allah. Dalam curang kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang kita minta sesuatu, kita lupakan Allah. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang kita bermohon sesuatu, bila dapat nikmat, kita lupa Allah. Astagfirullahalazim. Tetapi Allah masih sayang kita, Allah hidupkan kita sampai hari ini. Jadi kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan istighfar kita itu memberikan al-tariqu fillah, jalan untuk rapat, akrab dengan Allah pencipta kita, insya-Allah. Ayuh kita dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan sepenuh penghayatan, kesyukuran, ketakutan, berbagai-bagai rasa untuk kita kembali ke jalan Allah. Ibarat burung. Burung mempunyai kepala dan sayap. Kepala burung itu jalannya semua hubbullah, jalan untuk meraih cinta Allah. Dan sayap sebelah kanannya adalah ar-khawf, dan sebelah kirinya ar-raja, iaitu al-khawf tu ketakutan, ar-raja tu kepulangan. Kita nak pulang pada Allah, tetapi pada masa yang sama kita takut kalau Allah tak terima kita.
antara khauf dan raja kena seiring. Antara pulang, antara takut, antara pulang, antara takut, itulah dia kena balancing. Kalau kita takut aja, tak ke mana-mana. Begitulah, kita akan pusing-pusing satu bahagian. Begitu juga, kalau kita nak pulang je, tapi tanpa perasaan, tanpa rasa ketakutan, maka kita putar-putar kat situ je. Tetapi antara raja dan khauf, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima kita, mudah-mudahan Allah pandang kita sebagai hamba-Nya yang teristimewa, dan mudah-mudahan kepulangan kita dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayuh kita sama-sama hirup udara segar daripada surau Darul Ilmi ini. Tahan sebentar, lepaskan. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rabb, pandanglah kami, sayangilah kami, berlembutlah dengan kami ya Allah. Jangan biarkan kami jauh daripada cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami, terimalah kami untuk pulang dalam pelukan-Mu ya Allah. Kami nak masuk dalam syurga-Mu ya Allah, bersama-sama dengan sahabat kami, keluarga kami ya Allah. Dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat wajah-Mu yang agung dalam bawah arasy-Mu ya Allah. Itulah kenikmatan yang hakiki pada dalam diri kami ya Allah. Dapat masuk ke dalam syurga-Mu kekal abadi selama-lamanya ya Allah. Perkenankan hajat dan cita-cita kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabatku, saudaraku, kita telah mendengar, kita insya-Allah kita dengarkan laungan azan yang akan dikumandangkan oleh muazzin kita, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjawab laungan azan tersebut. Dan mudah-mudahan Nabi bersabda, barang siapa yang menyahut panggilan azan seperti yang muazzin nyatakan, maka dakhalal jannah, masuk syurga. Mudah-mudahan kita sama-sama menghayati seruan syiar Islam kita yang disampaikan oleh muazzin kita yang berbahagia, Ustaz Hazri kita, insya-Allah. Fal yatafaddal masyuran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة مدن الذي وعده والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa indahnya seruan azan yang telah dilaungkan oleh muazzin Ustaz Hizri kita tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Bagaimana kita pada sunnahnya selepas syiar dilaungkan, kita akan disusuli dengan syariat, iaitu kita akan solat bersama-sama. Tapi hari ini insya-Allah kerana kita ada taklum taklim yang juga disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, kita sambung taklum taklim kita, dan nanti kita akan solat jemaah zuhur bersama-sama insya-Allah. Okay, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hari ini kita masih lagi nak menyambung pembicaraan kita, perbincangan kita dalam al-babus solah, iaitu perkara yang pokok asas dalam agama Islam kita. Pada minggu-minggu yang sudah, kita telah belajar tentang beberapa perkara yang makruh dalam keadaan kita solat. Makruh tapi tidak sampai membatalkan solat kita. Okey. Contohnya banyak kita, contohnya kalau terlampau dongak sangat pun makruh, terlampau tunduk sangat pun makruh. Yang sederhananya kita memandang ke tempat sujud kita. Tetapi ustaz, kalau kita depan Kaabah, boleh tak kita memandang Kaabah tu ustaz? Maka jawapannya boleh. Boleh. Sebab kita depan Kaabah, sebab kita boleh memandang Kaabah, itulah kiblat kita. Boleh. Okey, dan di samping itu kita telah masuk kepada beberapa perkara yang membatalkan solat kita pada minggu lepas. Contohnya berubah niat, berbual-bual ketika solat, dan di antaranya mendahulukan imam dalam keadaan rukun, berganti rukun, iaitu dalam keadaan takbir istiqalat. Ingat lagi pada minggu yang sudah, iaitu kita mendahului imam. Imam baru nak rokok, Allah kita dah rokok dulu. So imam cakap, siapa imam ni? Imam pun jadi confused. Lama-lama, ya Syekh, tafadhal jadi imam. Jadi kita mesti nak, imam dah sampai, kalau imam dah Allahu Akbar, dah hilang ayatnya tu Akbar, baru kita mulakan pergerakan rukun kita. Itu yang terlebih afdal insya-Allah. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita berbincang lagi tentang beberapa perkara, iaitu di antara waktu haram solat sunat yang tiada bersebab. Mana tu dia? Jadi kita lihat, kalau di tempat kita di Malaysia ada lagi waktu haram-haram dia yang tak boleh solat sunat. Tetapi kalau di Mekah tidak ada waktu haram. Itulah specialnya Mekah ni tuan-tuan. Satu tempat kat dunia ni, hanya Mekah saja yang Allah gazetkan, Allah wartakan sebagai tak ada waktu haram untuk kita solat dalamnya. Luar biasa. Malahan satu solat yang kita lakukan di kota suci Mekah mendapat ganjaran berapa ribu?
100,000 kali gandaan. Banyak kosong dia tu. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Sebab itulah mesti niatkan dalam hati kita sebelum kita meninggal dunia, ya Allah, sampaikan aku ke tanah suci-Mu ya Allah, tanah suci Mekah dan juga tanah suci Madinah. Bayangkan, subhanallah. Ana selalu mengajak jemaah-jemaah, Nabi berpesan kepada pakciknya Abdullah ibn Abbas, kepada pakciknya Abdullah, dia kata pada pakciknya Abu Talib mengatakan, wahai pakcik, sungguhnya Allah berfirman, ada satu solat yang paling Allah sukai. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, buat tiap-tiap hari. Kalau tak boleh buat tiap-tiap hari, buatlah seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak boleh setahun sekali, cukuplah seumur hidup sekali. Kalau tak boleh seumur hidup sekali, Allah tak tahu nak kata, Syekh. Tak tahu nak kata apalah. Allah Akbar. Lalu apa dia solatnya? Itulah solat sunat tasbih. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah, kalau di sana mungkin kita ni jenis, ustaz pun kena sibuk. Kita kesibukan, sibuk kerja, kat rumah sibuk keluarga, macam-macam kesibukan. Kucing nak beranak lah, macam-macam kan. Kita sukar nak buat seorang-seorang, Syekh, solat sunat tasbih tu. Kadang-kadang kita perlu tasbih. Contoh, dalam keadaan kita rukuk, kita nak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 10 kali. Dan waktu sujud begitu juga. Kadang-kadang kalau seorang-seorang, ya Allah, syaitan hinggap kat sekejap tengkuk, duduk kat tengkuk, duduk kat kepala, nyak. Tu rasa pitam, betul gibab. Tapi biasanya kalau di Mekah, cuba usahakan tak dapat hari-hari, buatlah dapat sekali pun. Mungkin malam-malam terakhir waktu kita kiam di atas sutoh, di atas rooftop, bawah langit Allah terbuka. Mudah-mudahan sekali kita lakukan solat sunat itu, bagaikan 100,000 kali kita lakukan sepanjang hayat kita. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Ana mempunyai satu pengalaman yang mendebarkan. Ada satu ketika Ana bawa seorang VIP, seorang Tan Sri hebat, bukan multi-million tapi multi-billionaire. Dalam Ana menjaga dia daripada Madinah, duduk Oberoi, hotel yang tak ada hotel terbaik di Madinah melainkan Oberoi. Daripada Madinah pergi ke Mekah, dia ada hotel dia sendiri kat Mekah. Subhanallah, luar biasa. Dia bukan sewa-sewa hotel sana. Masuk ada 2 apartment kat sana, 2 hotel. Lepas tu saya mikir, ya Allah, apa amalan yang Tan Sri ni guna rupanya untuk nak Allah jadikan dia sebagai transit. Bayangkan setiap tahun dia akan hantar 60 orang jemaah daripada asnaf dia. Cakap, Ustaz Johan, tolong bawa jemaah-jemaah pergi umrah. Dia bayar semua sekali, ratus ribu, Syekh. Tiap-tiap tahun, tak pernah miss, melainkan COVID-19 itu hari. Jadi bila Ana bawa, Ana fikir, ya Allah, apa amalan Tan Sri ni katnya yang boleh Allah jadikan dia sebagai salah seorang transit pembenaran Allah. Dunia harta dia jangan ceritalah. Waktu tu kita bawa dia pergi melawat tempat lontar. Dekat Mina ada tempat lontar Jamrah Ula Ustaz Aqabah. Kata Tan Sri, inilah tempat melontar. Lepas tu apa jawapan dia? Ustaz, construction ni syarikat saya yang buat, Ustaz. Subhanallah, dia buat. Dan Puan Sri ketawa je. Memang dia ada syarikat satu di US, syarikat construction, syarikat dia yang dapat buat bangunan tempat melontar Jamrah tu. Sebab Anda terfikir, Anda tengok amalannya biasa. Dekat Madinah kita sama, solat fardu, puasa sekali, macam kita biasa. Lepas tu satu ketika dah malam terakhir, kita cakap, Tan Sri, malam ni merupakan malam terakhir kat Mekah. Jom kita ajak keluarga saya sekali, pukul 2 pagi kita buat qiyamul lail kat atas. Kita buat solat sunat tasbih, jom. Dia cakap, apa jawapan dia? Ustaz, tak payah susah-susah, Ustaz. Tak apa Ustaz. Kami dah buat tiap-tiap malam, Ustaz. Kat Mekah, antara maghrib sampai isyak, kami satu keluarga dah buat tiap-tiap malam, Ustaz. Allah, malu Wana Syekh. Kita buat sebulan sekali, dia buat tiap-tiap malam. Itulah rahsia dia. Anda dapat satu key point. Rahsia dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan Allah pilih dia sebagai salah seorang transitor keuangan Allah untuk kebajikan kita semua. Subhanallah, takbir, Allahu akbar walillah ilham. Okey,
Berbalik kepada waktu-waktu haram untuk kita solat sunat yang tiada bersebab. Okey, di antaranya adalah sesudah solat subuh hingga terbit matahari. Nah, kalau kita di Malaysia lah, kita ketepikan dulu dalam keadaan kita di Mekah anytime. Kalau tuan terasa nak solat sunat, lakukan. Solat sunat taubat ke, solat sunat apa yang berkenaan kita rasa solat, kita lakukan tanpa masalah. Tapi kat tempat kita, contoh, lepas solat subuh, kita pun katakan kat surau ke kat masjidnya kan, kita pun rasa, hari ni sihat sikit lah, aku nak buat solat apa kan. Contohnya solat sunat yang lain, kita pun Allahu Akbar. Member kat belakang tengok, ustaz tu apa pasal ustaz tu dah mering ke? Kerana walaupun di Madinah, kat Madinah lepas kita solat fardu, kita nak bangun untuk takbiratul ihram, ada pakcik-pakcik otai-otai, dia akan tolak kita, ya syekh, dia akan batalkan solat kita. Mafi solat ba'da sabah, maksudnya tidak ada solat selepas solat subuh. Dia akan tolak kita pun apa ni? Memang itu kaedah dia. Tidak ada solat selepas solat subuh. Okey, hingga matahari terbit. Okey, yang kedua, waktu terbit matahari sehingga naik sekadar segala. Okey, matahari dah terbit, jangan solat sunat apa? Isra' iaitu okey, tunggu matahari naik lebih sikit, iaitu hingga segala, barulah kita boleh menunaikan solat sunat isyraq. Kerana Nabi bersabda, waktu sedang naik itu matahari betul-betul dia berada di atas pertengahan tanduk syaitan. Jadi kalau kita waktu itu kita Allahu Akbar, bagaikan nauzubillah min zalik, kita menyembah ataupun menyembah syaitan tersebut. Nauzubillah min zalik. Okey, kita ingat selepas subuh tak boleh, sampailah waktu matahari menaik, sampai segala kita boleh solat sunat isyraq. Kemudian waktu rembang, iaitu matahari di tengah langit sebelum gelincir matahari. Contoh, gelincir matahari kita lebih kurang pukul 1 tadi masuk waktu zuhur, gelincir matahari di antara pukul 12 tu. Waktu matahari betul-betul tengah-tengah di langit. Kalau kita duduk dekat padang, kita punya bayang-bayang tu tak nampak bulat ke bayang-bayang kita. Waktu tu waktu yang tidak boleh kita melakukan solat sunat apa-apa. Kalau nak duha, sebelum tu. Okey. Kemudian yang seterusnya, sesudah solat asar sehingga jatuh matahari. Nah, nanti solat asar, tidak ada solat sunat selepas solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Okey. Dan waktu jatuh matahari hingga terbenamnya. Waktu jatuh matahari itu hingga terbenamnya, komplit. Waktu itu tidak ada solat sunat kita lakukan, haram waktu dia. Saya bang. Saya tak sembahyang asar lagi. Saya. Tapi saya nak buat sembahyang je. Tuan. Dalam waktu asar. Dalam waktu, tapi tak solat asar lagi. Solat lagi. Itu namanya sudah melanggar. Bila pertemuan antara wajib dengan sunat, maka hendaklah dilakukan yang wajib dahulu. Solat fardu itu dulu, sebelum kita melakukan yang sunat-sunat tadi tu. Contoh ginilah, antum nak pergi solat tarawih, kita dah perjalanan ni. Kita dah perjalanan, awak jadi imam pula tu, imam tarawih kan. Tapi waktu orang solat isyak, kita dah perjalanan lagi. Bila sampai-sampai tu, nak solat tarawih terus ke solat isyak dulu? Wajib dulu. Walaupun kita imam ke apa, cakap makmum, sekejap saya tak isyak lagi. Tu kita solat isyak, jemaah duduklah sekejap. Habis kita solat isyak baru melakukan yang sunat dia. Begitu afdalnya tuan. Begitu afdalnya. Contoh, begini, dalam satu keadaan kita ada mayit. Katakan kita tengah tunggu mayit. Kita tunggu mayit, ataupun yang orang masjid dah solat lah, dia memang waktu azan terus disolat. Kita datang bersama mayit. Untuk solatkan jenazah. Jadi kita wajib solat mayit dulu yang sunat, ataupun solat fardu zuhur dulu. Aywa, itu yang sebenarnya. Apabila pertemuan antara wajib dengan sunat, maka wajib yang menang. Lakukan wajib dulu, kemudian baru kita sudi dengan sunat-sunat. Begitu tuan Even dalam keadaan sunat, pertemuan dua sunat, Nabi ajar kita, kalau pertemuan, contoh gini, kita sampai di masjid,
Nabi mengatakan jangan kamu duduk sebelum kamu melakukan tahiyat masjid 2 rakaat, betul? Okey, itu sepatutnya. Tapi sewaktu kita sampai di masjid, azan sedang berkumandang. Mana yang lebih afdal? So Nabi ajar kita cari waktu yang paling singkat di mana? Waktu yang paling singkat, azan tu singkat ataupun solat sunat tu singkat? Azan singkat. Sebab azan by muazzin dia sekejap je. So sunat untuk kita jawab azan dahulu, dah habis jawab azan, baru kita solat sunat tahiyatul masjid. Begitu keadaannya. Boleh deh? Boleh. Okey, aywa. Itu dalam sunat-sunat. Tapi kalau wajib dengan sunat, yang sunat gugur, yang wajib tu dahulu. Okey. Okey, yang kemudian di antara itu tadi waktu-waktu haram solat sunat yang tiada bersebab, tetapi sebaliknya solat yang didahului oleh sebab tidaklah dilarang. Ada solat-solat yang dibolehkan dalam keadaan-keadaan waktu haram tadi. Contohnya seperti solat qada. Sebab itulah kalau gini-gini, kita selepas subuh jangan kita suka-suka menfarakahkan orang. Entah orang tu solat qada subuh, tadi yang dah buat okey. Tadi kita dah buat solat fardu bersama dengan jemaah. Kita dah habis solat fardu, kita banyak hutang aku semalam tak solat subuh. Okey, kita pun bangun balik usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita solat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma mungkin ada tanggapan negatif daripada kawan-kawan sekeliling. Itu ngelakkanlah. Kalau boleh kita nak solat qada' tu balik rumah. Balik rumah kita buat solat subuh qada' kita. Okey. Okey, kemudian di antara solat yang dibolehkan adalah solat jenazah. Solat jenazah itu katakan lepas asar. Lepas asar tu memang dalam keadaan haram, tetapi untuk solat sunat bersebab dibolehkan. Contoh solat sunat jenazah, solat wuduk. Kita dah ambil wuduk untuk solat maghrib dan dah standby maghrib, mungkin maghrib setengah jam lagi contohnya. Kita sampai masjid awal-awal nak baca Quran, kita ambil wuduk, kita pun solat sunat wuduk. Boleh tak boleh? Boleh. Solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid dan juga itulah solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid dan yang seangkatan dengannya dibolehkan. Okey. Alhamdulillah setelah kita mengenali tentang waktu-waktu haram untuk kita dilarang melakukan solat yang tanpa sebab tanpa sebab, dan tetapi berbeza dengan Mekah, especially Mekah. Tuan-tuan kena ingat, Mekah dia tak ada waktu haram dia, semuanya halal. Sebab itu kalau kita sampai Mekah, semua orang cakap haram, haram, haram. Anda pertama kali sampai Mekah, Syekh, anda naik pelik. Gini, waktu tengah hari anda sampai, turun daripada hotel, semua kat luar tu cakap, Syekh, haram, 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 haram. Anda masuk balik dalam, apa yang haram? Semua haram. Lepas tu pukul 2 mungkin pukul 2 pagi, kita tak ada orang. Turun hotel nak pergi masjid, haji, haram, haram, haram. Anda cakap, apa haram semua ni? Bila nak halalnya? Allahu Akbar. Rupanya dia ajak naik taksi dia. Dia ajak naik taksi dia pergi mikot ke tanah haram, ke tanah halal untuk pergi masjid. Masjid dia kata haram. Masjidil Haram tu dia tak cakap Masjidil Haram. Tak, Masjidil Haram tak. Dia cakap haram, 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 haram. Gitu kaedahnya. Dan walaupun haram, tapi kita boleh bersolat anytime dalam Masjidil Haram, dalam kat tanah haram. Maafin muskilah. Okey. Kemudian kita akan masuk ke satu bab yang minggu lepas kita ada soalan daripada salah seorang jemaah kita tentang yang mereka masuk tentang masbuk. Nanti kita akan masuk bab masbuk, ada 2 masbuk Okey. Yang pertama ni kita akan masuk tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Ustaz, apa itu hayat Ustaz? Apa itu ab'ad? Okey, sunat ab'ad adalah sesuatu gerakan atau bacaan dalam solat kita, pergerakan kita atau bacaan dalam solat kita yang mesti dikerjakan ketika mana dalam solat. Mesti, mas. Jika tertinggal pekerjaan atau gerakan atau bacaan tersebut, maka kita disunatkan untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang macam mana bacaan sujud sahwi? Masa kita sebelum kita salam, kita naklah sujud subhanama la yanamu wala yasu sebanyak 3 kali. Kemudian bangkit balik baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita tertinggal salah satu perkara yang kita akan bacakan selepas ini, ayo kita hayati sama-sama, kita masukkan dalam qalbu kita
supaya kita boleh bezakan antara yang perlu sujud sahwi dan tak perlu sujud sahwi. Okey. Amalannya adalah yang pertama, jika dalam solat kita terlupa tahiyat awal. Awak masa tu kelang kabut pula, bos dah panggil nak meeting ni. Awak pula solat sampai hilang fokus kita. Bila kita cek dalam rakaat keempat tu kan, Allah, terlupa tahiyat awal tadi. Maka sebelum salam kena buat sujud sahwi. Okey. Yang kedua, dalam keadaan kita baca tahiyat awal, kita terlupa nak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana punya kalut kita waktu tu, tak sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, kita pun dah bangkit balik daripada tahiyat awal kita. Maka kalau ada makmum yang sedar, sama ada dekat subhanallah, ataupun kalau perempuan dia macam gitu kan, maka bila kita dah baca tahiyat akhir, sebelum salam tu kita hendaklah membuat sujud sahwi. Kalau imam terlupa macam mana? Kita jadi imam, kita dah beritahu yang subhanallah, imam buat ada aja. Imam assalamualaikum warahmatullah, tapi kita makmum, kita buat sujud sahwi. Maka makmum punya solat sah, imam punya solat terbatal. Cik mam, mu kena solat balik mam. Tadi bu tinggal kita beritahu imam, nanti dia Allah ya Allah. Imam akan tahu kesilapan dia. Kita kena tegur, jangan diam aja. Okey. Yang ketiga, kita duduk tahiyat, iaitu tasyahud awal. Terlupa share. Kita terlupa untuk duduk tahiyat. Maksudnya tanpa baca tahiyat lah tu. Kita main langgar aje. Langgar. Kita tersedar, maka kena sujud syahwi. Kemudian yang keempat, kita doa kunut pada rakaat kedua solat subuh. Kita terlupa. Ataupun pada solat witir yang terakhir daripada malam Ramadan, 15 terakhir tu, tarawih kita kena baca doa kunut. Witir kita kena baca doa kunut. Kita terlupa baca doa kunut. Maka kita kena ulang dengan sujud sahwi sebanyak 3 kali bacaan subhanama la yanamu wa la yasu. Okey, doa kunut. Ini very subjektif. Tuan-tuan puan-puan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita pergi ke Mekah, especially Mekah Madinah, untuk pertama kali katakanlah kita sampai pukul 4 pagi. Waktu tu kita solat subuh pertama di Mekah. Bila imam Sami Allahu liman hamidah. Okey, imam dah rukuk kan. Sami Allahu liman hamidah. Awak pun gini. Mana tunggu imam tak baca. Mana ni? Awak pun Allahumma hdini fi masya. Jadi tak baik begitu Kita kena hormat. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kita perlu hormati. Kita masuk satu tempat, kita perlu ulama. Antara ulama-ulama kita pun berselisih pandangan tentang ini. Tapi kalau ulama, contohnya ada yang baca sujud sahwi, tak sujud sahwi, kita dibanding baca sujud sahwi, kemudian kita dijemput menjadi imam di sana, kita kena hormati adat ataupun culture di sana. Jadi di sana walaupun kita tak angkat tangan, imam bagi kita, dia respect kita. Jadi dalam keadaan tu kita baca Allah, secara dalam hati kita slowly Allahumma, dia ada bukan bagi masa. Sebab apa yang kita dapat, kemudian dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tak perlu sujud sahwi kalau di sana lah. Tapi dalam keadaan adat ataupun dalam keadaan syariat kita di sini, membaca sujud sahwi, kalau imam tu terlupa baca sujud sahwi dalam keadaan kita di sini, maka kena buat sujud sahwi. Kunut-kunut Tapi kalau tuan-tuan pergi Perak, negeri mana Syekh? Negeri Perlis. Negeri Perlis dia tak ada sujud, tak ada doa kunut. Maka kita ikut uruf dengan keadaan adat di sana. Jangan kita cok mam, tak salah. Bukan Islam gitu. Saling menghormati. Dia pun benar, ada dia punya dalil-dalilnya, kita pun benar ada dalil-dalilnya. Semua benar. Cuma sunat, apa maksud sunat? Dibuat dapat pahala, tak buat rugi. Ingat lagi? Buat dapat pahala, tak buat rugi. So kita nak pahala ke nak rugi? Wallahu a'lam bisawab. Okey. Kemudian dalam doa kunut, kita terlupa nak baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa kunut kita
hamidan wa ma'ana muslim nabiyul ummi wa ala kan kita ada salawat di hujung tu, kita terlupa, nak cepat macam mana pun kita terlupa, maka kita boleh cover dengan sujud sahwi. Dan juga berdiri semasa berkunut. Ada setengah orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia sukar, dalam keadaan dia masyakkah, dia dalam baca doa kunut dia tak boleh berdiri, dia kena duduk di bawah tapi menghormati imam. Dia menyantuni imam, dia pun Allahumma hdina fiman hadait, amin amin ya amin. Kemudian disebab dia tak dapat berdiri kerana satu sebab, maka dia cover dengan sujud sahwi. Boleh? Okey. Dan ini ana teringat, tuan perasan tak waktu kita solat Jumaat kan ada khutbah pertama, antara khutbah pertama khutbah kedua tu ada masa di antaranya kita berdoa. Kadang-kadang Bilal mengamalkan doa, kita amin, kadang-kadang kita doa sendiri di antara doa-doa masa tepat yang mustajab. Kemudian di akhir khutbah kan imam ada berdoa, betul? Tuan-tuan tengok tak, perasan tak? Ada orang yang angkat tangan, ada orang yang begini, ada orang yang buat gini, dia malu antara nak angkat tak angkat, dia buat macam gini. Ada perasan tak? Bagaimana kaedah itu? Siapa yang tahu? Boleh huraikan. Okey, kita sama-sama bincang dah. Kalau salah, tolong tegur ustaz, kita betulkan sama-sama. Okey, kalau kita tak confirm nanti kita tanya ustaz ni lagi. Okey. Gini, dalam kaedah gitu ada orang cakap dalam keadaan sedang berkhutbah, mana boleh berkata-kata. Okey, mana boleh angkat tangan amin amin amin. Okey, ada setengah berpandangan begitu. Sebab tu dia tak mengaminkan. Padahal itu doa. Contohnya Rabbana wa hab lana min azwajina, imam bacakan doa. Dan okey, pada pandangan anda lah, siapa yang tak nak mengangkat tangan pun okey, tapi yang the bestnya angkat tangan, doakan. Sebab sedangkan dalam waktu solat itu, di luar waktu solat, dalam khutbah, dalam solat doa kunut, dalam solat kita baca doa kunut, kita aminkan tak? Amin, amin, amin kan? Itu dalam solat. Sedangkan dalam solat dibolehkan, apatah lagi dalam khutbah, di hujung khutbah bila imam baca doa penutup untuk kita semua, untuk rakyat, untuk raja, untuk rakyat, kita boleh aminkan dia tuan-tuan. Maaf muskilah. Maaf muskilah. Angkat tangan. Jangan takut-takut. Dengan confidentnya amin, amin, amin. Walaupun orang lain tak apa, biarkan. Kita dengan etikat kita, mereka dengan etikat kita. Boleh. Ini ada soalan dalam surah Wana, ada orang tanya. Itu jawapan Ana. Dan selepas itu mereka mengaminkan. Tak ada masalah. Sedangkan dalam doa kunut kita amin. Apatah lagi dalam keadaan kita mendengar khutbah, dah di hujung-hujung khutbah, imam dah nak tutup dah. Memang doa penutup, maka kita amin beramai-ramai. Kalau tak, kesian Syekh. Imam tu baca doa, kita semua buat dek je. Yang ada khusyuk. Tidur syok aja deh. Okey, Allah alam bisawab. Ini saya. Antara khutbah pertama, diwajibkan dudukkan khutbah kedua. Untuk imam. Saya dari hidup saya jumpa sekali tak duduk. Masya-Allah. Satu masjid Asyar. Betul. Yalah, sebab di antara rukun khutbah. Rukun khutbah duduk sebentar, posisi antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Tuan tak tegur dia. Kita tengok imam tu duduk atau duduk. Dia boleh ni. Selambau ya. Tak ada orang tegur pun. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin lain khusyuk kot. Terlampau khusyuk, tak berasa. Lawan tempat tu yang kopiah merah apa semua tu. Yalah. Mungkin kekurangan pada mereka dan kita perlu peningkatan lah, insya-Allah dah. Sama-sama doa. Balik solat zuhur lah. Okey, di antara perkara-perkara yang kita kena buat sujud sahwi kalau tertinggal rukun kita adalah kita tidak baca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tapi biasanya jarang berlaku lah. Kita mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai ke akhir rancangan kita kan, baru kita berikan salam. Okey, itu tadi satu perkara yang kalau kita tertinggal dalam percakapan, dalam gerakan dan bacaan tersebut, kita kena sujud sahwi. Dan kita akan masuk dalam sunat yang kedua, iaitu sunat hayat. Tadi ada abad, kena sujud sahwi. Yang hayat, tak payah sujud sahwi. Maksud hayat adalah sesuatu gerakan atau bacaan yang disyariatkan dalam solat kita untuk dikerjakan dalam solat, dan jika tertinggal
bacaan tu ke atau gerakan tersebut ke, maka kita tidak perlu sujud sahwi lagi. Tak perlu. Okey. Di antara amalan tersebut adalah mengangkat kedua-dua belah tangan sehingga ibu jari bersetentangan dua telinga ketika takbiratul ihram. Okey. Dalam keadaan kita takbiratul ihram, tapi yang dalam tahsinus solat memang kita Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Dalam lelaki lah. Tapi kita tengok ada setengah orang dia sempoi sikit je. Allahu Akbar. Boleh tak boleh? Boleh. Merupakan sunat. Yang wajibnya tu perkataan, percakapan Allahu Akbar. Dan contohnya dia Allahu, disambung dengan sedawa Allahu Akbar. Sah tak sah? Tak sah. Dia tidak boleh diselangi dengan apa-apa. Kalau pagi-pagi solat subuh Allah menguap pula waktu tu. So, sah tak sah? Tak sah. Kena diulang kembali Mufarakah Allahu Akbar. Okey, dan yang kedua kita lihat dalam keadaan kita intiqalat, maksudnya berpindah rukun dalam rukun-rukun. Dalam kita berpindah rukun, ketika mana kita hendak rukuk, kita nak iktidal dan kita bangun berdiri sesudah membaca tahiyat awal. Maksudnya yang takbiratul ihram tadi tu memang kena betul-betul Allahu Akbar. Intiqalat maksudnya perpindahan rukun kita, Syekh. Dalam perpindahan kita rukun, contohnya dalam daripada kita qiyam nak pergi ke rukuk, ada setengah orang dia Allahu Akbar, betul. Ada setengah orang Allahu Akbar, betul. Dia yang tak betul tu, dia tak bergerak, tak rukuk pun. Itu tak betul. Jadi boleh dinyatakan Allahu Akbar pun boleh, terus Allahu Akbar pun boleh, dan bangkit dari berrukuk. Okay? Sami Allahu liman hamidah. Okay, kita biasa begitu. Yang ada banyak perbalahan bangun daripada sujud. Bangun naik daripada sujud, ada orang Allahu Akbar. Okay, yang ada kita Allahu Akbar. So, yang mana betul? Ana pernah baca satu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Nabi pernah meriwayatkan bahawa yang kita nak turun ke bawah itu ada, tapi bila kita naik daripada sujud tu tidak ada pergerakan untuk takbir gitu. Cuma mulut tu kena nyatakan Allahu Akbar. Ana ada baca satu hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari wal Muslim. So terpulang. So kita perbetulkan yang itulah. Sewaktu nak turun tu ada Allahu Akbar. Sewaktu rokok tu ada, tapi sewaktu naik daripada sujud, itu tidak ada. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita meletakkan kedua-dua belah tangan di bawah dada ketika berdiri. Nah, ini pun menjadi satu perbalahan. Kita Allahu Akbar, itu kita. Okey. Ada orang Allahu Akbar letak sini je. Ada, okey. Ada orang yang Allahu Akbar. Dia orang hati, jaga hati betul. Semuanya boleh. Mengikut ada dalil-dalil, mengikut daripada mazhab masing-masing. Semuanya boleh. Dan kita pertikaikan. Dan kalau contohnya kita dalam keadaan terlupa, lemah, darurat, kita dalam keadaan tangan bersimen dia lurus saja kan, kita tak boleh nak tu, maka tak boleh. Kita punya solat itu sah dan tidak perlu di-cover dengan sujud sahwi. Okey, itu nama dia sunat hayat. Okey, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ada lagi di antara perkara yang kita tak perlu sujud sahwi adalah membaca doa iftitah. Tuan-tuan tengah rushing nak pergi punchcard, nak pergi kerja. Subuh pun dah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bukan kita lah, bukan orang sini, orang lain. Subuh pun dah subuh gajah. Baik gajah. Kalau ada dinosaur juga, astagfirullahaladzim. Itu pun Allahu Akbar. Jangan tak baca doa iftitah. Baca seringkas-ringkasnya. Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ just nice. Begitu juga waktu kita solat sunat tarawih, tuan-tuan. Perasan tak? Imam dekat Mekah gitu juga. Kita cakap imam ni tak, kalau kita tak ada ilmu lah, kita tak jenis tak belajar, imam tak baca doa iftitah ke? Padahal dia baca ringkas punya tu. Seringkasnya bukratan wa asila, bismillahirrahmanirrahim, sambung dengan al-Fatihah.
Jadi jangan tak baca terus. Tapi andai kata dalam solat kita memang tuan langgar je, bukan terlupa, sengaja tak baca doa iftitah, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu sunat hayat. Ingat, abad tu macam satu perkara yang abadi tu kena buat. Kalau tertinggal kena sujud sahwi. Hayat ni macam jemput sikit. Hayat. Apa? Dia kata hayya apa bukan? Gitulah. Arigatou gozaimasu. Hai sir. Kita ingat kalau ai tu maka tidak perlu di-cover dengan sujud sahwi. Contohnya doa iftitah. Yang seterusnya, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Contohnya kita yang dalam kita 7 ayat kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sebelah-belah sana, belah Makkah, Madinah, mereka bismillah dalam hati. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Tapi kita bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang auzubillah tu slow je. Boleh baca dan tak baca pun tak ngapa. Sebab itu sunat hayat. Kita kena ingat hayat. Okey, seterusnya membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Kita ramai-ramai. Imam pun dalam keadaan kita solat yang jahar lah, solat isyak, solat subuh, solat maghrib, imam waladdallin, kita pun kita amin. Ada setengah orang hari tu pula dia terlupa buruh gigi, pula sebelum masuk kerja dia makan petai. Kalau dia amin sebelah mai, jadi untuk mengelakkan fitnah, dia pun tak sebut, dia senyap je, amin dalam hati, amin. So boleh tak boleh? Boleh. Tak perlu digantikan sujud sahwi, tapi tidak digalakkan. Sewaktu kita amin itu, malaikat bersama-sama ni amin. Itu di antara perkara yang dicemburui oleh orang Kristian. Dia tidak ada perjumpaan macam kita. Mereka walaupun masuk gereja, dia tak ada macam kita. Dia cemburu dengan kita. Bila kita waladdallin, kita ngomong amin, itu yang dicemburui oleh mereka. Dalam agama mereka tidak ada begitu. So dia kata, kalaulah bacaan ini ada dalam agamaku, memang boleh dianggap sebagai hari raya hari itu. Dianggap sebagai hari besar dia. Kita hari-hari, setiap waktu kita hari besar kita. Dan especially solat belah malam lah. Okey. Yang seterusnya, membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua selepas Al-Fatihah. Kita ingat lagi. Kita terlupa ataupun nak cepat lepas Fatihah terus rukuk. Boleh ke tak boleh, bro? Boleh. Perlu tak perlu sujud sahwi? Tak perlu. Tapi kalau ingat, di antara perkara makruh dalam solat adalah tidak membaca surah selepas Fatihah. So please don't do this. Baca surah. Ringkas-ringkasnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau macam mana nak cepat pun, kalau nak cepat lagi, Inna a'tayna kal kausar. Kena bacalah untuk mengelakkan makruh. Dalam perkara ni dia tidak membatalkan solat kita dan tak perlu sujud sahwi, tapi kita telah melangkaui satu sempadan antara begini Syekh, al-iman yazid wa yanqus. Iman manusia ni ada tahap-tahap masing-masing. Allah berkata yang haram tu jelas, yang halal tu jelas, tapi wa ma bainahuma, antara contoh begini, ada setengah orang dia nak masuk kedai arak, dia cakap masuk je, aku bukan minum arak. Aku bukan minum arak, aku minum pakai gelas dia je. Ada setengah, itu iman yang tipis di bawah. Tapi orang yang jaga jangan terlanggar dalam keadaan yang memasuki haram, dia tak masuk pun kedai tersebut sebab dia khawatir gelas yang dia pakai itu bercampur dengan arak, so dia telah ibarat macam dia telah makruh. Walaupun makruh, dia telah membuat perkara yang mungkar. Makruh maksudnya dibuat berdosa, ditinggal dapat pahala. So lebih baik kita tinggalkanlah. Kalau makruh tu lebih baik kita hindarkan. Senang. Ulama mengatakan kalau kita rasa was-was, tinggalkan. Gitu je. Kalau rasa was-was, tinggal. Jangan kita cuba-cuba. Jangan coba. Nanya kita dah. Itu dia. Okey. Jadi kita baca surah. Okey, 7. Menguatkan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada solat maghrib, isyak dan subuh kecuali makmum. Imam
Imam dia terlupa pula nak menguatkan bacaan. Solat maghrib imam pun bismillahirrahmanirrahim. Makmum apa cerita ni imam? Pak, kok batal solat ke tak batal solat? Tak batal solat. Boleh. Dia sah. Cuma imam cakap orang punya sukalah. Orang punya sukalah, orang punya suara kan. Mungkin imam sakit tekak waktu tu. Kalau kita sakit tekak bagi orang lain, tafadhal Syekh. Third problem. Tapi imam ni jenis dia jadi dia tidak membatalkan solat dan tidak perlu di-cover dengan sujud sahwi. Okey. Membaca takbir pada tiap-tiap kali beralih dari satu rukun kepada satu rukun fi'li yang lain. Okey. Maksudnya dia pergerakan antara rukun-rukun fi'li tu, antara rukuk ke sujud, semua dia diam je. Senyap je, tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ke tak boleh? Makruh. Kita belajar yang dulu tu, ingat makruh hukum dia. Tidak membacakan Allahu Akbar daripada satu rukun ke satu rukun yang lain. Okay, yang ke-9, tidak memuji Allah ketika bangkit daripada rukuk dan ketika berdiri. Itulah daripada rukuk tu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dia senyap je. Maksudnya tak elok begitulah. Kita kena nyatakan okey. Tapi kalau ada jemaah yang buat begitu, sah solatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Meletakkan kedua-dua tapak tangan pada kedua-dua lutut ketika rukuk. Kalau insya-Allah model kita, bayangkan biasa kita rukuk, kita letakkan dua-dua tapak tangan kita pada lutut kita. Ada setengah makhluk pula time rukuk tu begitu je. Tinggi sangat. Cuba contoh Syekh. Cuba contoh Syekh. Yang itu, yang ada ke bawah situ, yang ada tinggi sangat. Yang ada tinggi sangat, yang ada tak buat gitu, dia macam apa tu, senam gitu. Gitu je. Ada ke gitu jadinya? Boleh tak boleh? Makruh hukum dia tuan-tuan Okey, terima kasih tuan. Maksudnya Allah, kita dah belajar tahsinus solat. Tapi ini bab perkara menceritakan tentang kalau kita terbuat begitu tidak perlu sujud sahwi. Allah alam bisawab. Cuma solatnya tidak perfect lah. Kalau dalam 100 markah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah alam bisawab. Jangan kita lakukan. Cuma kita belajar. Okey. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Orang ketika rukuk tu dia senyap je. Kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia senyap. Itu bukan solat, itu tidur namanya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Seterusnya, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, okey, dan tangan kiri di atas paha kiri ketika membaca tahiyat. Maksudnya tidak meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, paha kiri di atas paha kiri ketika membaca tahiyat. Jari kiri diluruskan dan jari tangan kanan digenggam. Okey, betul. Kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk digerakkan sedikit ke atas ketika membaca illallah. Faham tak faham? Panjang ayat tu Okey. Ketika di tahiyat awal atau tahiyat akhir, tangan dia tu tidak Allahu Akbar. Seelok-eloknya kita punya tangan kiri tu sesama dengan lutut kita. Jangan berlebih, jangan berkurang sangat. Ngam-ngam cantik. Kalau saya sekolah dulu, cikgu ajar solat, ada yang terlebih, dia ambil pembaris panjang tu, tak, aduh sakit. Saya ingat lagi kecil-kecil, cikgu pak, tangan jangan lebih kat lutut, ngam-ngam, balancing cantik je, gini je. Okey, dan tangan kita hendaklah gitu untuk kita semasa kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, gerakkan kita punya jari telunjuk kita. Dan ana di Mekah, Allahu Akbar, di Madinah masa tu kita dalam keadaan ramai, ada orang belah-belah mana semua, kita macam tu, dia gini kita pun pening balik kita. Lepas tu kita tak ada ilmu waktu tu, cakap tak sah solatmu ni, tak sah sebab dia ada gini, ada gini, aduh, kita pun apa hal ni? Hilang khusyuk kita Syekh sebab kita tak ada ilmu, jahil. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ana tanya Tok Syekh, tuan guru, tuan, ada orang solat begini sah ke tak sah tuan, begini kan, apa maksudnya? Subhanallah, tu dia kata kita ni banyak mazhab. Mazhab kita memanglah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mazhab-mazhab lain dia menukilkan la ilaha illallah. Gitu dia menukilkan. Yang ada tu Allahumma salli, yang tu pun semua sah.
Yang tak sahnya langsung tak ada. Dalam Al-Quran menyatakan hendaklah digerakkan tangan itu ketika mana bertasyahud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Digerakkan. Maksudnya gini pun betul, gini pun betul, gini pun betul. Semua betul. Yang tak betul dia kejang. Langsung tak ada pergerakan, naik pun tidak, turun pun tidak, gini je. Yang tu tidak sah dalam solatnya. Wallahu a'lam bisawab. Okey, tapi dalam kitab ni kata tidak meletakkan tangan. Maksudnya tidak meletakkan tangan di atas paha kanan dan jari telunjuk digerakkan sedikit ke atas ketika membaca la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. So, benda ni kita jangan tak buatlah, kena buatlah elok-elok. Okey, yang ke-14. Duduk iftirash. Duduk iftirash tu maksudnya duduk yang tahiyat akhir yang kaki terkelepek tu. Kaki terkelepek. Kita dalam duduk tidak duduk iftirash pada sekalian duduk dalam solat selain duduk tahiyat akhir, iaitu menduduki tapak kaki kiri dan kanan ditegakkan. Anak-anak jarinya menghadap ke kiblat. Itu duduk iftirash yang tahiyat awal. Tahiyat awal tu dalam keadaan tahiyat awal kita tak buat. Yang seelok-eloknya kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, kita duduk di atas kaki kiri kita dan kaki kanan kita tu hendaklah dinaikkan. Macam mana buat? Tunjuk Syekh. Allahu Akbar. Tahiyat awal dulu. Bagaimanakah tahiyat awal sebaiknya? Yang ni seeloknya. Ada orang dia jenis duduk yang tunjuk yang tak bukannya. Dia begitu. Ada orang duduk begitu. Itu tak begitu menepati sunnah Rasulullah SAW. Yang sunnahnya begini. Begitu tuan. Kalau Sakit. macam tu. Memang sakit sikit. Memang sakit. Sebab kita tak diajar daripada kecil. Kecil tu cikgu kita ajar macam gitu je kan. Cuba usaha. Memang sakit sikit. Tapi kalau dalam keadaan kesakitan, jangan mudaratkan diri kita. Buat apa yang sekadarnya. Tapi tak perlu sujud sahwi. Itu sebagai tahsinus solat. Nak solat macam mana Nabi solat, kena betul-betul Nabi solat. Ana punya kelemahan. Tahiyat awal boleh. Tahiyat akhir kan kita duduk iftirash, duduk tawarruk. Ana punya faktor usia. Dulu muda-muda boleh. Ana punya kaki ibu jari tu dah tak boleh naik dah. Kalau naik, ya Allah, nak habiskan tahiyat akhir tu seksa je. Pula begini. Kita buat macam tu, tiba-tiba dekat Mekah sak dia rapat-rapat. Sebelah kita orang Arab badan besar pula. Dia duduk pula atas kaki kita. Aduh ya Allah, sakit. Hilang. Kalau tak boleh macam tu, so duduk cara yang kita selesa. Sama ada duduk iftirash ataupun jari kita tu dilepaskan keluar je ke belakang Sebab kita mengalami faktor usia lah. Dulu muda-muda boleh je. Dan naik 5 series ni tak boleh. Dah sikit-sikit Allah ambil nikmat tersebut Tapi ada satu hadis mengatakan, jika mudanya kita biasa melakukan ibadah tersebut, dalam keadaan tua kita sukar, ada kekangan nak melakukan ibadah tersebut, maka Allah bagi kita pahala seperti mana kita buat ibadah macam kita muda dulu. Sebab itu kebiasaan Allahu a'lam bisawab. Okey. Duduk tawarruk iaitu duduk bersimpuh pada tahiyat akhir, kaki kiri dibaringkan ke bawah kaki kanan, belakang didudukkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan, anak jari menghadap kiblat. Itu yang terbaiknya. Yang terbaiknya macam yang tuan-tuan buatlah, Ustaz Azri buat tadi. Cuba tahiyat akhir pula. Tahiyat akhir Ustaz. Itu yang the best. Itu ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Ustaz Johan dah tak boleh buat kaki kanan macam tu. Ustaz lepaskan ke belakang. Ustaz straightkan. Kat ibu jari tu sakit. Ustaz straight macam tu. So boleh juga ikut keadaan fizikal kita. Dan tak perlu sujud sahwi. Sah juga pahalanya. Cuma tak mengikut standard piawaian macam mana Nabi solat. Faktor usia tuan-tuan, maafkanlah. Okey. Kemudian yang ke-15, tidak memberi salam yang kedua. Dalam keadaan kita solat, kita kelang kabut kat Mekah. Kita pula masa tu dapat duduk depan Hajar Aswad. Saf pertama, imam di sana. Masa solat tu kita dah tak khusyuk dah, nak air. Masa tu dah mata memandang Hajar Aswad je. Imam pun kadang-kadang imam belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua pergi saja berebut cium Hajar Aswad. Ni Astagfirullah, kelakar. Ini umat Islam. Kalau Nabi ada, mesti Nabi senyum je waktu tu. Melihat gelagat So sebab yang wajibnya salam kepada
kanan. Itu yang kita memutuskan keluar dalam solat. So yang kirinya sunat, iaitu sunat hayat. So tak perlu di-cover dengan sujud sahwi. Sah solatnya, tidak perlu di-cover dengan sujud sahwi. Okey, kemudian yang terakhir, apakah perkara yang dalam sunat hayat yang tidak payah kita cover dengan sujud sahwi, iaitu memalingkan muka ke kanan ketika memberi salam yang pertama dan ke kiri ketika memberi salam yang kedua. Ni special pula. Astagfirullahalazim. Dia dah habis, dia Assalamualaikum warahmatullahi. Dia klik tengkuk sakit. Dia tak ke kanan pun tidak, ke kiri pun tidak. Maka sah tak? Sah. Dia yang dia punya wajib itu bacaan tu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kedua tu sunat. Yang mengalihkan pandangan ke kanan itu sunat. Tapi yang ana muskilah Syekh Habibi, entah mana dapat pelajaran ni kan. Yang ada orang perasan tak? Assalamualaikum warahmatullahi, betul ditunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tu tak ada dalam Nabi ajar kita. Nabi ajar Assalamualaikum warahmatullahi, tegak center balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Dia tak ada. Tu tengok, lain macam ada pula jenis orang solat laju. Dia solat sunat laju. Dah macam ayam pelatuk dah. Begini, jadi bangun balik. Betul. Allah, kelam kabut. Na'udzubillah min zalik. So, kita relax brother. Relax haji, slow-slow, jangan nak ke mana tu. Okay, jadi tenang-tenang. Bahawa kita ibadah ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan kelam kabut. Kita mudah-mudahan dengan khusyuk, dengan kita tahu ada adabnya, rukun-rukunnya. Mudah-mudahan kita tahu halal haramnya, dan perkara yang kita nyatakan tadi di antara hayat dan abad, jangan buat. Itu just pengetahuan kita je. Tapi kalau kita tengok kawan kita terbuat, kita jangan judge dia. Solatmu tak sah, jadi salah. Solat dia sah, cuma kita nasihat dia, brother, tadi aku tengok punya solat tu kurang kemas lah. Tak apa nak kemas. Dari segi duduknya, dari segi tahiyatnya, dari cantikkan macam tu. Dan kita tahsinu solat, insyaAllah cari ustaz-ustaz yang pandai. Kita panggil datang rumah kita, ustaz, tolong tunjuk keluarga kami macam mana solat yang sebenar, macam mana Nabi solat, supaya kita ngelak membuat perkara yang terlarang sewaktu dalam solat kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi alhamdulillah, hari ini telah cover beberapa chapter waktu-waktu haram dalam solat, itu sunat abad dan sunat ahyaat. Mudah-mudahan kita dapat mengerti, maklum dengan pelajaran ini, dan kita gunakan untuk anak-anak kita. Balik rumah panggil anak, test anak. Abang, solat bang, ayah nak tengok. Atau anak kita dah dewasa yang dah 15-16 tahun, abang jadi imam bang. Sekali-sekala bagi dia jadi imam ke depan. Kita test dia. Okey, kalau dia salah, kita betulkan. Kita tahsinu solat dia. Boleh-boleh. Dan ingat lagi, kalau kita ada anak lelaki, cucu lelaki atau perempuan, hendaklah kita orang yang pertama sekali mengajarkan dia Al-Fatihah. Jangan bagi dia pergi guru lain, kelas tu, kelas ni. Jangan. Yang pertama tu mestilah atuknya atau ayahnya sendiri yang mengajarkan anak kita tentang Al-Fatihah. Sebab itu makan tak habis, brother. Makan tak habis. Walaupun kita dah meninggal dunia, selagi anak kita contohnya dia imam kabir, anak lelaki dia imam, selagi Fatihah tu dia baca dalam solat ke, dalam untuk kita ke, subhanallah, kita dapat saham akhirat, salam barzah untuk mengajar anak kita, cucu kita tentang kepentingan Fatihah. Jadi wallahu a'lam bisawab. Ada soalan ke? Aku tukar soal sudah keluar. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Ada soal, ada jawab tengah malam bulan gelap. Kalau salah harap maaf, insya-Allah. Yang baik daripada pencipta, yang tidak baik daripada yang dicipta, maafkanlah hamba. Kita semua saling melengkapi each others. We are complement each others. Kita nak masuk surga sama-sama, dan tegur-tegurlah kita, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Kalau ada jodoh, umur yang panjang, kita bertemu lagi dalam keadaan kita belajar tentang solat jenazah dan juga solat Jumaat bagi wanita dalam hukum hakam yang seterusnya, dan ada adab dalam masjid, insya-Allah. Sekian, terima kasih di atas masanya. Mudah-mudahan Allah yang mampu membalasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillah ilham. Jazakallahu khair.